Okey, jadi tanpa melengahkan masa Ustaz, persilakan Kak Sofia untuk bentangkan tentang MKI. Oleh tafadhal masykurah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, okay, dengar tak suara? Tengok. Okay, pertamanya sekali terima kasih kepada Ustaz Naim dan terima kasih juga kepada semua yang hadir pada hari ini. Nama saya Nurul Sofia binti Abdul Razak. Saya dari generasi 3 1000. Okey, hari ini saya akan bentangkan tentang sekolah menengah saya lah, iaitu Al-Madrasah Okey. SABK Al-Madrasah Al-Khairiyah Al-Islamiyah ini terletak di Pokok Senang Kepala Batas. Okey, kalau macam tuan-puan atau adik-adik tahulah sekolah Irsyad kan. Okey, sebelum nak ke sekolah Irsyad tu, dia akan jumpa sekolah MKI dulu. Tapi sekolah MKI ni dia dalam sikit lah, dia macam dalam kampung sikit. Sekolah MKI ni dia lebih dikenali sebagai pondok pokok senar lah kalau dulu tu. Tapi dah bila dah jadi bantuan kerajaan tu, dia jadi SABK Al-Madrasah Al-Qaryah Al-Islamiyah. Okey. Okey. MKI ni sekejap Okay, MKI merupakan sebuah institusi pendidikan menengah agama rakyat. Okey, penubuhan dia lebih kurang 44 tahun. Ia diasaskan oleh Tuan Haji Hussein bin Haji Muhammad Nasir. Setelah beliau meninggal, anak beliau iaitu Tuan Haji Ahmad. Okey, tanah sekolah tu, tanah tu diwakafkan sendiri oleh Tuan Haji Hussein di Pokok Senang Kepala Batas. Okey, dekat MKI ni ada fokus kepada dua cabang dari segi pelajaran lah, iaitu akademik dengan KBD. Okey, akademik ni ialah subjek teras lah, macam matematik, sains, sejarah, geografi dan sebagainya. Okey, kalau KBD ni pula adalah, KBD ni stand for kurikulum bersepadu dini. Okey, yang sekarang banyak lah, KBD ni banyak ada dekat sekolah bantuan kerajaan kan. Okey, KBD ni ada 3 subjek, iaitu syariah, usuluddin dengan lam. Okey. Untuk akademik, peperiksaan awam yang dijalankan di MKI setakat inilah. Ada SMA, iaitu Sejim Menengah Agama di tingkatan 4, SPM di tingkatan 5 dengan STAM. Okey, untuk tingkatan 1, 2, 3 ada 11 subjek. 11 subjek ni termasuk itulah yang subjek-subjek teras dengan subjek dini yang tadi tu, KBD tu. Okey, untuk tingkatan 4 dan 5 ada 9 subjek. Okey, 9 subjek ni termasuk dengan subjek perniagaan. Okey, subjek perniagaan ni adalah subjek yang ditawarkan di tingkatan 4 dan subjek perniagaan ni wajib lah untuk tingkatan 4 dan 5 ambil. Okey. Pelajar-pelajar yang lepasan MKI ni berpeluang lah melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah atau institusi pengajian tinggi awam atau swasta. Okay, dekat MKI juga ada buat kelas program tahfiz, tapi kelas program tahfiz ni untuk pelajar lelaki sahaja, dan kelas ni dia pemilihan lah masa kita temuduga tu. Dia bukan semua orang lah masuk. Okay, seterusnya adalah co-curriculum. Okay, untuk co-curriculum ada untuk pasukan beruniform ada Kadet Remaja, Puteri Islam, Bulan Sabit Merah, Kadet Amal dengan silat. Okay, untuk permainan ada bola sepak, bola tampar, bola jaring, bola baling, sepak takraw, pingpong, badminton dan sahibah. Okay, untuk persatuan dan kelab ada KBD, yang tadi itulah kan yang 3 tu, ulum, usuluddin, syariah dengan lam. Lepas tu ada STEM. STEM ni adalah Sains, Teknologi, Engineering, Matematik. Okay, maksudnya ni lah persatuan sains dan matematik lah. Okay, itu ada BM, BI, sejarah dengan yang terbaru ada Green Khairiyah. Green Khairiyah ni dia adalah persatuan recycle. Okay, persatuan recycle ni dia pun macam kumpul ni barang-barang terpakai dan dia kumpul-kumpul, lepas tu nanti adalah macam pertandingan so kita bolehlah join pertandingan tu, dan Alhamdulillah MKI ada pernah menang lah, pernah tercalon dan menang
untuk kumpul recycle yang paling banyak. Macam tu. Okay, seterusnya pencapaian co-curriculum. Okay, macam yang tuan-puan dan adik-adik boleh tengok kat sini. Okay, bola tampak, okay, pingpong, bola baling, badminton dan sepak takraw. Okay, untuk yang ni pun adalah antara permainan yang alumni 1000 di MKI join lah dan Alhamdulillah mendapat tempat. Okay. Okay, seterusnya kurikulum dan ko-akademik. Okay, untuk kurikulum dan ko-akademik ni dia macam pertandingan sekolah-sekolah agama lah. Pertandingan asad. Okay, antara pertandingan dia tu bahasa al-parlimen, pidato, syarahan, nasyid, sajak, hiwar, forum dan taranum. Dan apa yang tersenarai ni antara yang alumni 1000 join lah. Okay, seterusnya pencapaian ko-akademik. Okay, antaranya sajak peringkat kebangsaan, naik johan bahasa al-parlimen, johan pidato, johan taranum, tempat ketiga syarahan bahasa Melayu, pembahas terbaik peringkat sekolah. Dan yang ni juga adalah antara kenyataan ni adalah merupakan kejayaan daripada alumni 1000. Alhamdulillah. Okay, seterusnya adalah kemudahan atau fasiliti yang ada di MKI lah. Okay, istimewanya MKI ni dia adalah adalah satu-satunya sekolah kat Penang yang berasingan, belajar berasingan lelaki dan perempuan. Okay, maksudnya blok perempuan dengan blok lelaki memang tak campur langsung. Okay, blok kelas pelajar puteri dan asrama puteri dekat saja. Begitu jugalah dengan budak lelaki kan. Untuk putera pun sama. Blok sekolah dengan blok asrama dekat je. Okay, so mudahlah untuk mereka nak urusan tu kan. Okay, seterusnya kemudahan makmal komputer untuk belajar mendapat maklumat. Asrama dan kantin berdekatan memudahkan pelajar dan surau yang lengkap dengan kemudahan. Okay, seterusnya pengambilan tingkatan 1 tahun 2022. Okay, syarat kemasukan boleh membaca Al-Quran, boleh membaca dan menulis Jawi, lulus temuduga yang disediakan oleh pihak sekolah. Macam kalau MKI ni, syarat kemasukan dia ni dia lebih kepada, dia banyak tengok pada temuduga tu lah. Dan selalunya bila temuduga ni akan buat 2 ujian, ujian lisan, maksudnya hafal atau baca, dengan ujian bertulis. Okay. Untuk sekolah MKI, dah buat dah temuduga hari tu masa bulan 11. Okay, jadi untuk adik-adik yang ada minta untuk masuk MKI atau dan untuk yang adik-adik tahun 5 yang berminat untuk masuk MKI nanti, okay, bolehlah bersedia dari segi hafalan ataupun kita bersiap sedia untuk baca daripada sekarang, cuba untuk praktis baca Jawi dengan baik, bahasa Arab dengan baik, macam tu. Okay. Seterusnya, okay, tindakan selanjutnya bagi pelajar yang telah ditemuduga. Okay, nanti kena hantar slip peperiksaan akhir tahun sebelum 25 Januari. Lepas tu penghantaran tu boleh dibuat melalui grup Telegram kumpulan ujian masing-masing. Okey, nama calon yang lulus dan ditawarkan ke MKI akan dikeluarkan pada 15 Februari. Okey, dan benda ni semua dimaklumkan di dalam grup Telegram lah. Dan saya rasa memang para waris yang pergi temuduga itu memang tahu dah dimaklumkan kenaan grup Telegram tu. Okey, seterusnya keistimewaan sekolah MKI. Okay, di sekolah MKI ni ada ditubuhkan satu aktiviti yang diberi nama Central Language Improvement. Okay. Program ni terdapat 3 aktiviti iaitu mufradat, khitabah dengan muhadasah. Okay, untuk mufradat, depa macam setiap pagi tu depa akan diberi 5 patah perkataan bahasa Arab untuk depa hafal, depa dengar, depa tulis dan depa hafal. Dan bila malam tu depa akan tasmik lah dekat ketua kumpulan CII depa tu. Okey, untuk khitabah pula adalah pidato bahasa Arab.
Okay, pelajar akan dibekalkan satu pidato bahasa Arab dan wajib menghafal setiap hujung minggu. Dan bila dah hafal tu, Ahad malam tu mereka akan persembahkanlah pidato mereka tu depan kawan-kawan. Okey, yang ketiga adalah muhadasah, perbualan bahasa Arab. Pelajar akan menghafal perbualan berdasarkan situasi mengikut buku yang diberikan dan praktis bersama kawan-kawan. Sama juga, tapi muhadasah ni dibuat Sabtu malam. Dan program CI ni dikhaskan untuk pelajar asrama sahaja. Okey, sebelum sebelum saya akhiri, nak bagi sedikit nasihat lah atau tips kan kepada adik-adik yang akan yang berminat dengan MKI ataupun yang akan masuk ke MKI nanti. Sedikit nasihat lah kan. Okey, yang pertama sekali adalah adik-adik kena kuat semangat. Okay, bila kita belajar ni kan, bila kita kuatkan semangat kita untuk kita belajar, barulah kita akan buat dengan bersungguh-sungguh. Okay, yang tu yang pertama. Okay, yang kedua, jangan takut walaupun kena banyak menghafal. Okay, maksudnya setengah budak, setengah pelajar ni, mereka tak nak pergi sekolah yang banyak sangat benda kena hafal kan, sebab yelah bila nak hafal ni, bila kita hafal, kalau kita lupa kita tak boleh buat kan. Tapi adik-adik jangan risau. Bila adik-adik masuk MKI, suasana di MKI tu, maksudnya dengan menghafal tu tak lari lah. Jadi adik-adik, bila adik-adik duduk situ, insyaAllah adik-adik boleh menghafal. Okay. Yang ketiga, kena banyak bertanya kalau tak tahu. Okay, adik-adik jangan segan lah. Guru-guru kat situ pun baik-baik kan. Jadi adik-adik bolehlah adik-adik kena banyak-banyak adik kena banyak bertanya dengan guru-guru. Okay, dan yang keempat, yang terakhir, kena join sebanyak manalah program-program yang sekolah anjurkan. Tak kisahlah, selalunya macam kalau nak hari kemerdekaan atau hari guru kan, macam sekolah MKN ni, mereka akan buat macam-macam program. Maksudnya pertandingan lah kan. Jadi adik-adik kena join pertandingan tu. Kalau adik-adik macam tak reti pun, adik-adik join je untuk ambil pengalaman lah. Sebab dekat sekolah menengah lah adik-adik kena cuba untuk buat sesuatu yang baru. Okay, macam tu. Okay. Setakat itu saja. Okay, kalau ada sebarang pertanyaan atau kemusykilan apa-apa, bolehlah nak berhubung dengan Sofia Torres. Okey, bolehlah nak chat dekat WhatsApp boleh, atau nak DM kat IG pun boleh, insyaAllah. Okey, setakat itu sajalah perkongsian saya pada petang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Kak Sofia, Kak Nurul Sofia Abdul Razak. Kak Sofia ni sekarang ni dah habis dah di MKI, sekarang melanjutkan pelajaran di Unisyams. Unisyams Kedah dalam bahasa Arab. Okay, dalam bahasa Arab. Tahniah jugalah Kak Sofia yang baru saja dapat CJ Dekan. Dalam peperiksaan. Hebat tu. Okay. Dan kalau ente tengok Kak Sofia ni, pak beradik ni semua pendiam kat sekolah rendah dulu, kat Seribu dulu. Sama lah kalau ente tengok Aiman Mastura pun pendiam. Tapi sekarang ni boleh boleh bentangkan dengan begitu lancar. Jadi mungkin di sekolah menengah tu tarbiyah, di sekolah menengah itu tengok khitabah dan sebagainya tu boleh menyebabkan perubahan tu lah. Okay. Jadi yang kedua, sekali lagi pembentang kedua lepas ni kita kalau ikut Ustaz sebut tadi masyhur Islami, kita ubah kita akan dengar wakil daripada SMK, wakil pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan, yang ni Abang Nafis Duha. Abang Nafis Duha. Sebabnya Abang Nafis ni dia sekarang ni belajar di melanjutkan pelajaran di UMT, Universiti Malaysia Terengganu. Dan sekarang ni ada program daripada sekarang ni ada program. Jadi dia boleh masuk sekejap lah untuk bentangkan kepada entum. Dan lepas tu nak kena keluar untuk join program tu pula. Okay,
Abang Hafiz Duha ni sibuk kot, tapi sebab nak bentangkan juga pada antum, apa yang abang sanggup luangkan masa. Ya, Nafis dah ready kah? Ready. Okey, jadi dengan itu dipersilakan, mulai tafadhal masykurah. Alright, baik. Terima kasih Ustaz Naim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda minta maaf tak buka kamera. Okay. Nama anda Muhammad Nafis Duha bin Jasiman, merupakan generasi keempat pelajar 1000 dululah. Okay. Sebelum ni Ana sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Syed Syekh Barak Bah di Sungai Bakap, dekat sajalah dengan rumah Ana. Sekolah harian biasa saja. Anda tengok pembentang-pembentang alumni 1000 ni semua promote sekolah masing-masing kan, sekolah agama kan. Itu pokok. Okey ke tu? Okey. Okay, tak apa. So Ana sekadar cuma nak kongsikan beberapa perkara lah tentang Sekolah Menengah Kebangsaan Harian, Sekolah Menengah Kebangsaan biasa ni. Pertama sekali, kebanyakan, tak adalah kebanyakan, ada sesetengah sekolah menengah kebangsaan biasa, sekolah harian biasa ni yang ada kelas aliran agama, KAA. So jadi kalau ada adik-adik 1000 ni yang kalau kata memang sambung sekolah menengah kebangsaan biasa ni, carilah yang ada kelas aliran agama tu. Dalam kelas aliran agama ni, biasanya dia akan belajar sampai form 3 saja. Kira form 1, form 2, form 3. Akan ada 2 penambahan subjek lah. Satu, subjek kelas kemahiran Quran, KKQ, di mana dalam kelas kemahiran Quran ni adik-adik akan belajar pasal ilmu qiraat, taranum, tajwid. Lepas tu akan adalah surah-surah yang adik-adik kena hafal. Okay, yang tu untuk KKQ. Dan seterusnya subjek tambahan juga ada bahasa Arab. So selalunya kalau lepasan sekolah agama ni, bahasa Arab dekat dalam kelas aliran agama ni benda yang basic, benda yang adik-adik dah belajar dah masa dekat 1000 ni. So Ana rasa tak ada masalah pun kalau hampa ambil bahasa Arab dalam KAA ni. Tapi yang jadi masalahnya, yang jadi concernnya, bahasa Arab ni kelas aliran agama ni sampai tingkatan 3 sajalah. Maksudnya bermula tingkatan 4 tak ada dah kelas aliran agama ni. Dan bahasa Arab tinggi lah, bahasa Arab tinggi ni kira untuk form 4, form 5, untuk tingkatan 4, tingkatan 5, untuk SPM tak ada. Jadi kena cari alternatif lain lah. Kalau kata adik-adik memang berminat dengan bahasa Arab, nak sambung bahasa Arab tinggi, nak ambil SPM dalam bahasa Arab, boleh berurusan dengan pihak sekolah lah, untuk belajar sendiri. Sebab masa Ana di Sekolah Menengah Kebangsaan biasa tu, ada juga senior Ana yang ambil bahasa Arab tinggi. Kira dia belajar sendirilah dengan ustazah dekat sekolah tu. Dia mungkin jadi sakit sikit lah sebab kena belajar sendiri benda tu. Okay, yang tu untuk kelas aliran agama. Seterusnya Ana cuma tak mau cakap banyak pun, cuma nak bagi sedikit, orang kata sedikit nasihat lah untuk adik-adik yang akan sambung belajar ni. Pertama, kalau boleh sambung sekolah agama, sambunglah sekolah agama, carilah sekolah agama. Cubalah buat sehabis baik untuk sambung sekolah agama. Sebab ilmu agama ni benda yang mahal lah. Sayang lah, dah 6 tahun di 1000 tapi tak sama sekolah agama kan. Kalau boleh sama sekolah agama. Kalau boleh sekolah menengah kebangsaan biasa ni, sekolah harian biasa ni jadikan pilihan terakhir lah. Kalau betul-betul tak mampu sangat, baru sama sekolah biasa. Dan itulah, kalau kata memang tak ada pilihan sama sekolah biasa, jangan tak sama belajar pula. Kalau boleh sentiasalah ada niat untuk sama belajar, teruskan belajar selagi mampu. Dan adik-adik kena tahu, sekolah menengah kebangsaan biasa, SMK harian biasa ni sangatlah berbeza dengan sekolah agama. Dia punya persekitarannya, dari segi kawan-kawannya, guru-gurunya. So Ana akan cerita sikit lah beberapa perkara yang adik-adik perlu titik beratkan supaya
tak hanyut lah, tak hanyut duduk dengan surrounding sekolah biasa ni. Yang pertama sekali yang adik-adik kena tengok bila masuk sekolah menengah biasa ni, tentang batas antara muslimi dan muslimat, lelaki dan perempuan lah. Kalau di 1000 memang kita terjaga kan batasan, memang geng-geng lelaki kawan lelaki lah, perempuan duduk pun asing-asing apa semua. Tapi kalau di sekolah menengah kebangsaan biasa, memang benda tu bercampur habis lah. Kalau turun kantin tu, beli-beli beratok semua tu memang duduk makan sekali lah semua. So jadi adik-adik kena elak lah benda tu, kena ambil berat pasal benda tu, kena cakna supaya jaga batas antara lelaki dan perempuan. Dan kalau boleh janganlah terlibat dengan isu couple-couple ni. Anda tahu bila masuk sekolah menengah ni dia mula main rasa nak try ni, nak try tu apa semua kan. Kalau boleh janganlah terlibat dengan couple-couple semua ni. Jaga macam Anda cakap tadi, jaga batas antara lelaki dan perempuan. Okay, yang tu yang pertama. Dan yang kedua, jaga solat lah. Yang ni masalah yang sangat berat lah, yang anda tengok bagi budak sekolah menengah kebangsaan biasa ni, tentang solat ni. Tak semua orang jaga solat. Jadi kita sebagai lepasan 1000 ni, lepasan budak sekolah agama ni, jaga solat, pilah sembahyang kat surau walaupun kita seorang masa tu. Walaupun seorang-seorang tak apa, pergi je sembahyang. Kadang-kadang ada je cikgu-cikgu lain yang duk pergi sembahyang juga, boleh berjemaah dengan cikgu-cikgu yang duk pergi surau tu. Dan kalau boleh, kalau macam waktu rehat kan, ada masa kosong, apa tu ya, buat solat duha, solat sunat duha dekat surau. Sebab apa tau, kita dalam proses nak membesar kan. Tapi walau macam mana pun, jagalah nama sebagai pelajar lepasan budak sekolah agama. Jagalah nama 1000 di sekolah, tak kira lah, tak semestinya di sekolah menengah kebangsaan biasa je. Sekolah mana-mana pun, pergi mana pun, jagalah nama baik 1000. Sebab kalau kita buat perangai, kita buat masalah, orang takkan kata kat kita kadang tu. Orang akan sebut pasal cikgu-cikgu sekolah kita. Contohnya kalau Ana buat perangai kan, Ana buat perangai nakal, cikgu akan cakap kat Ana, masa sekolah anda dulu, cikgu kamu tak ajar ke buat perangai elok? Okay, minta tolong tutup mic. Azwa ke siapa yang minta tolong untuk tutup mic? Okey ke tu? Host boleh tutupkan mic kot. Boleh boleh mute kan. Host boleh tolong tutupkan ni mutekan mic tolong Sat, siapa-siapa? Host. Ada juga berbagai-bagai jenis wajah Tak apa. Macam mana Ustaz Naim? Okay, baik. Terima kasih. Okay, mana dah tadi? Anda sambung lah. Untuk adik-adik muslimi lah, adik-adik lelaki ni, nakal tu benda biasa, tapi jaga nama baik 1000 lah. Jangan kata yang muslimi saja, muslimat sekali lah. Tapi nak fokus lebih kat muslimin kan. Faham tak? Kita lelaki ni main-main banyak sikit kan. Nak main tu tak apa, tapi nakal tu boleh, tapi akhlak tu kena jaga. Dia kena faham benda tu. Akhlak tu kena jaga. Nak main-main mampu-mampu sikit-sikit tu benda biasa. Sebab hampa pun masih dalam proses nak membesar kan. Cuma pesanannya, jangan terlibat dengan rokok, couple, gangsterism, bully semua ni lah. Benda-benda vandalism kat sekolah pun semua jangan terlibat lah. Benda tu memang kalau orang tengok, memang orang akan aim 1000 lah nanti. Orang cakap 1000 tak ajar, lepasan budak 1000 macam ni lah apa semua.
So kalau boleh jaga akhlak elok-elok. Buat adik-adik muslimat pula, adik-adik perempuan ni yang kalau katalah kalau boleh muslimat ni Ana lebih sarankan sambung sekolah agama lah, lebih terjaga. Tapi kalau kata memang dah tak ada pilihan, memang terpaksa sambung sekolah menengah biasa, tak ada masalah. Cuma jaga aurat sebaik mungkin lah. Sebab memang sekolah, kita pun tahu kan, budak sekolah biasa ni aurat sangatlah susah nak jaga. Dengan tudung pendek lah apa semua kan, baju lengan pendek dan sebagainya. Tapi antum ni yang dididik di Seribu dengan pakai handsock, pakai tudung labu, pakai baju longgang apa semua ni, kekalkan benda tu dan sentiasa perbaiki diri lah. Kekalkan benda tu. Jangan bila keluar Seribu cabut habis tudung labu semua. Kalau boleh jaga pemakaian tu, tak semestinya di sekolah menengah biasa je, kat mana-mana antum pergi pun jagalah benda tu. Tunjukkan contoh yang baik. Tak perlu malu pun pakai tudung labuh ke pakai handsock. Kalau ada sahabat-sahabat perempuan yang macam pandang pelik kan, pujuklah dia, ajak dia sama-sama pakai tudung labuh dan sebagainya. So anak saya yang tu je, anak punya orang kata perkongsian lah untuk adik-adik yang nak sambung sekolah menengah biasa ni, supaya tak mudah hanyut lah. Kerana suasana di sekolah menengah biasa ni sangat berbeza. Ana boleh kata kalau hampa masuk sekolah biasa ni, baru habis sekolah agama dan sambung sekolah biasa ni, memang kalau bahasa Inggeris orang kata culture shock lah. Budaya yang mengejut lah, kejutan budaya. Memang pelik sikit lah, hampa akan rasa janggal sikit 2-3 bulan pertama tu. Tapi tak apa, teruskan berpegang pada prinsip Islam yang hampa pernah belajar di Seribu dulu. Kalau boleh, nasihat Ana lah, kalau boleh carilah sekolah agama, kod mana pun. Cubalah kod mana pun cari sekolah agama, belajar ilmu agama dan sebagainya. Sebab benda tu lah yang akan bantu antum suatu hari nanti. Dan kalau kata sama belajar sekolah biasa, cari dan duduk dalam persekitaran yang baik-baik, kawan-kawan yang baik-baik. Ada je budak-budak baik, sekolah biasa budak-budak baik, ada je. Sebab mak ayah mereka didik mereka elok-elok kan, kawan dengan mereka tak ada masalah pun. Sekolah biasa ke, sekolah agama ke, sebenarnya tak ada beza sangat pun. Cuma kita lah main peranan, adik-adik main peranan atas diri masing-masing. Jaga diri masing-masing sehabis baik lah. So Ana rasa itu saja kot daripada Ana tentang sekolah menengah biasa. Ana serahkan balik lah kepada Ustaz Naim. Terima kasih. Baik, terima kasih Abang Muhammad Nafis Duha bin Casiman. Dia yang daripada batch keempat Seribu G4 ni dipeksa tahun 2013 dan sekarang ni Abang Nafis Duha sebelum ni belajar di Kolej Matrik Pulau Pinang dan sekarang ni di Universiti Malaysia Terengganu dalam sains marin, tak silap, sains marin, sains hidupan lautan. Betul. Kaitan dengan hidupan lautan, hidupan laut. Okey, so terima kasih pada Abang Nafis lah yang sudi meluangkan masa dan kesibukan dengan komitmennya di kampus. Baik, seterusnya kita akan persilakan pula Kak Aisyah Hidayah untuk membentangkan berkaitan dengan Ma'had Masyhur Islami Balik Pulau. Ni ramai yang kata nak masuk Ma'had Masyhur Islami. So kita akan persilakan Kak Aisyah Hidayah ni batch yang ke-6 dan juga merupakan kakak kepada Khadijah Izzah 6IK. Khadijah Izzah 6IK. Kak Aisyah Hidayah dah ready dah? Dah ready dah Ustaz. Okey, jadi dipersilakan insya-Allah. Dengar tak suara? Dengar. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami daripada SMA Ma'had Masyhur Islami. Kami gen yang ke-6 dekat Seribu lah.
Okey, kami sekarang ni pun masih lagi belajar dekat SMA Mahat Masyur kami ni. Kami ambil Islam kat sana. Okey, ramai yang tanya SMA Mahat Masyur ni sama ke dengan Masyur lelaki dengan Masyur perempuan? Jawapan dia tak sama. Daripada segi akademik mungkin sama, tapi daripada segi KTB dan juga ke mungkin tak sama kot. Okay. Mahat Masyur kami ni dia boleh dah tengok dia punya apa gambar dia kan, dia punya persekitaran memang besar lah. Okay. Satu. Yang ni Aspura dan dekat tengah ni kat ujung ni sekolah. Aspuri, sekolah. Okay. Lepas tu ni Padang lah. Padang selalu budak lelaki dia main bola sepak. Bola baling pun mereka main kat sini lah semua. Okay. Jenis peperiksaan yang ada dekat Mahat Masyur Islami ni PTP, SMRA, STM, STAM. SMRA sekarang ni dah tak ada dah. Sekarang ni tukar SMA. Alhamdulillah SMA ni daripada budak pelajar 1,000, Alhamdulillah lah SMA ni 3 orang daripada pelajar 1,000 dapat mumtaz. Dan STM 2020 pun Alhamdulillah 3 orang daripada pelajar 1,000 pun ada dapat top student lah dekat Mahat Masyur ni. STAM ni pun ramai juga budak-budak 1,000 yang dapat ke Mesir. Alhamdulillah. Lepas tu aliran akademik yang ditawarkan dekat tempat ni sains tulis, sains sukan, dini, akaun. Tapi sekarang sains sukan dah tak ada. Dia jadi dini ada 2 kelas, akaun campur sekali dengan perniagaan. So ada sains tulis, 2 kelas dini dan juga akaun perniagaan. Akaun perniagaan tu 1 kelas. Okay. Yang ni lah SABK. Kelebihan sekolah ni adalah SABK yang paling besar dekat utara ni lah, terbaik Barat Daya. Alhamdulillah. Lepas tu sekarang ni budak-budak pelajar 1,000 yang nak masuk dekat SMA Mahat Masyur ni boleh mereka dah adakan Pratafis. Pratafis ni untuk pelajar form 1, form 2, form 3. Baru je diperkenalkan Pratafis ni. Mereka fokus dekat form 2, form 3. Juzuk amal lah, mereka fokus kat juzuk amal. So pelajar 1,000 ni juzuk amal ni ada makanan kan. Memang budak-budak 1,000 memang ni lah hebat lah kalau juzuk amal ni. Okay. Lepas tu fasiliti yang disediakan dekat Mahat Masyur ni ada makmal sains tu memang banyak lah. Kalau macam mungkin form 2, form 3 kalau ada subjek sains memang akan ke makmal sains lah. Kat situ boleh buat eksperimen. Memang ada semua bikal-bikal tu semua disediakan. Lepas tu makmal komputer. Makmal komputer ni ada 2 buah makmal komputer dekat sana. Besar lah juga. Ada sekali dengan wifi pun semua disediakan. Okay, lepas tu library besar lah juga. Lepas tu bilik kemahiran hidup, bilik menjahit semua ada. Untuk yang sekarang ni kan kalau masuk sekolah menengah sekarang ni ada subjek yang subjek komputer kan, kemahiran macam tu memang mereka ada sediakan khas bilik untuk buat itulah subjek-subjek tersebut. Okey. Lepas tu kalau kat kurikulum uniform dia ada PBSM, Persatuan Bulan Sabit Merah. Lepas tu ada KRS, Kadet Remaja Sekolah, Bomba dan Penyelamat, Puteri Islam, dan yang paling terbaru adalah pengakap. Pengakap ni paling ramai lah budak-budak junior yang masuk. Lepas tu permainan pula ada bola sepak, bola baling, takraw, bola jaring, pingpong, ada petang, badminton dan sebagainya. Bola sepak dengan takraw ni memang famous lah dekat sana sebab selalu dapat bawa pergi ke kebangsaan dan sebagainya. Lepas tu persatuan yang paling famous, paling aktif lah Falak ni paling aktif lah kalau dekat Mahat. Lepas tu adalah sains, matematik dan sebagainya. Okay. Lepas tu ada subjek dini untuk memang daripada form 1 sampai ke form 5 lah wajib ambil. Yusudin, Syariah dengan Lughatul Arabiah tu lah. Okay, tu je kot mungkin daripada kami. Kalau hampa ada soalan ke apa-apa berkaitan dengan MMI ni, boleh tanya dekat tu adik kami, Kak Hizah. Nanti kalau apa-apa nanti ditanya kami akan maklumkan balik. Kalau MMI ni dia punya interview dah lepas dah, hari berapa bulan tadi tu dah lepas dah. Tapi kami adalah juga
tolong cikgu-cikgu cek kertas-kertas budak-budak interview ni. Kami tengok budak-budak 1,000 ni adalah potensi nak masuk untuk masuk ke Mahat Masyur ni, sebab memang markah budak-budak 1,000 ni memang tinggi. Alhamdulillah lah, kami tengok, kami macam bangga lah juga kan. Okay, itu je daripada kami. Terima kasih Ustaz, terima kasih adik-adik. Baik, terima kasih kepada Kak Aisyah Hidayah yang membentangkan tentang Mahat Masyur Islami di balik pulau. Okay, siapa-siapa yang berminat dan nak tahu lebih lanjut lagi tu boleh tanya ni lah di luar daripada taklimat ni. Okay, Kak Aisyah Hidayah ni antara yang dapat cemerlang tentang SPM tahun lepas. Okay, yang paling cemerlang sekali Kak Siti Umairah, sekarang ni berada di Uni KL, Selangor. Dan Kak Aisyah Hidayah ni, dan seorang lagi Kak Sumayyah pun dapat cemerlang juga. 8A ke apa? Ustaz pun tak ingat lah. Okay, tapi apa ni? Ha? 8A. Dapat 8A. Okay. Sebelum ni yang paling tinggi pun memang dapat 8A. Pelajar kita yang paling tinggi sebelum ni alumni 1000 lah di sekolah menengah. Dan tahun lepas Kak Aisyah Hidayah dapat 8A. Dan cuma Kak Siti Umairah tu 10A. So nak bagi tahunya Kak Masyur Islami ni semua dapat cemerlang lah. Kak Sumayyah, Kak Aisyah, Kak Siti Umairah. Aduh. Okay, so insya-Allah lah siapa yang nak cari nak cari sekolah agama dengan akademik yang baik, dengan fasiliti yang baik, insya-Allah Masyur Islami antara pilihan jugalah. Cumanya kena strong time interview tu. Dia bukan kaleng-kaleng lah interview tu. Okay, seterusnya kita akan persilakan Abang Aziz daripada Aqsa. Abang Aziz dah ready kah? Kejap Ustaz. Okay, di sementara tu Ustaz perkenalkan Abang Abdul Aziz Nur Razman ni batch yang keempat, generasi keempat, batch 2013. Sebelum ni ketua pelajar di Aqsa. Okay, Aqsa ni pada Akademi Asy-Syamil. Okay, sekolah yang diasaskan oleh YB Ustaz Muhammad Yusni, dan Abang Aziz ni sekarang ni belajar di USIM. Okay, menuntut di USIM. Sekarang ni, hari ni pun ada program, tapi sanggup luangkan masa lah untuk entum, insya-Allah. Jadi dengar elok-elok lah apa dia penerangan yang diberikan tentang Aqsa, dan juga mungkin ada nasihat dan sebagainya. Okay, boleh tafadhal masykurun. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semua boleh dengar tak adik-adik sekalian? Dengar. Okay. Dengar. Okay, baik. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma baiklah, pertama sekali terima kasihlah kepada Ustaz Naim atas input analah untuk memberi taklimat tentang Aqsa ataupun nama lainnya Akademi Al-Quran Asy-Syamil lah, Akademi Al-Quran Asy-Syamil. Dan anda nak minta maaf lah, anda tak sempat nak buat slide yang banyak, anda buat sikit saja ataupun maksudnya tak mencukupi lah. Anda pun kesejukan masa sebenarnya. Okay, ya. Allah. Okay, untuk Mahat Tahfiz Akademi Al-Quran Aqsa, Akademi Al-Quran Asy-Syamil Aqsa ni ditubuhkan oleh YB Ustaz Yusni Mafiah, bekas muda sendiri, pada tahun 2012 lah. Dan anda masuk pada Aqsa ni pada tahun 2014, Gen 3. Gen 3 lah masa tu, 2014, lepas UPSR. Okay, di sinilah anda belajar banyak benda dari segi pelbagai macam-macam. Cumanya di sini Aqsa dari segi pembelajarannya, kurikulum
mula dengan kurikulum lah. Ada kaedah amal ataupun jabatan amal lah, akan ada latihan kawat dan akan ikuti latihan, siri latihan daripada jabatan amal lah, seperti KAKA, kursus amal kursus asas kemahiran amal, dan saya dah masuk KAKA yang kedua di bawah jabatan amal Pulau Pinang lah. Dan jika ada lebih berminat lagi, bolehlah masuk KAKSA jika berminat, dan banyaklah kursus yang akan dilakukan. Tentunya ada persatuan silat gayung pada zaman ni ada lagi, sekarang baru ada. Untuk kurikulum pula ada hafazan, diniah dan akademik, ini SPM sahaja. Hafazan di waktu pagi, kalian semua akan bangkit ataupun bangun subuh, dimulakan dengan hafazan Quran, sehinggalah secara kasarnya sehinggalah pada pukul 11, dan ada kalaulah seterusnya sambung dengan kelas diniah lah, untuk sanawi 1 sampai ke sanawi 4 lah. Belajar anda semua akan belajar tentang hadis, tauhid, nahwu, sharaf, faraid, sirah dan sebagainya lah. Dan anda semua akan berfokus pada SPM pada sanawi 5, sanawi 4 dan sanawi 5. Dan walaupun saya hanya belajar hanya 2 tahun, baik, kita nak tunggu sat. Abang Aziz kan abang ada kat USIM, tengah ada program bersama dengan KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Mungkin ada hal-hal yang perlu diuruskan tu. Sementara tu kita tunggu tu, kita sekejap lagi kita akan ada dengar pengisian daripada Abang Abdul Rahman, generasi ke-6, berkaitan dengan MRSM, dan kemudiannya Tahfiz Ibn Sina oleh Kak Aisyah Aina. Okey. Baru saya hilang. Ni Amir Adli boleh mute kan? Amir Adli minta mute kan? Okey. Okey, sila je. Okay, maaf atas gangguan, dikira teknikal lah tadi. Okey, anda sambung dan anda semua akan diikuti lah untuk belajar SPM pada sanawi 4 dan sanawi 5. Dan walaupun hanya belajar 2 tahun, dia bergantung kepada kesungguhan kalian semua lah untuk belajar, untuk fikirkan pada masa hadapan lah ke mana kalian nak pergi. Dan SPM di Al-Son ni hanya ada 8, ini 5 subjek teras, ini bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah, pengajian syariah Islamiah, bahasa Arab dan pengajian Quran dan Sunnah lah. Itu sahaja 8 subjek. Dan jika anda berminat untuk belajar tahfiz, bolehlah, dan selagi ni SPM. Tetapi jika anda nak bahagian ke sains dan sebagainya, Al-Son ni bukan tempatnya lah. Dan Alhamdulillah lah, saya berada di Al-Son ini walaupun hanya belajar dah 1.5 tahun dan tak belajar langsung pun secara mendalam sains dan sebagainya selepas masuk Al-Son. Alhamdulillah saya dapat 5A, 2B, 1C. Itu bagi saya adalah satu pencapaian yang amat baiklah untuk apa yang saya lalui. Itu berdasarkan kesungguhan lah, dan saya mendapat
subjek tertinggi ini sejarah A+. Ramai yang kata tak minat sejarah tapi saya minat sejarah. Saya dapat A+ dalam sejarah. Okey. Seterusnya fasiliti yang ada di Aqsa ni hanyalah mini library, kelas, surau yang ada aircon lah. Anda semua akan belajar dengan selesa, aircon, surau dan sebagainya, dan di situ ada juga padang lah, cuma hanya padang, ada padang permainan, taman, di situ ada taman. Anda semua boleh main di situ, dan juga ada jugalah nanti akan ada selingan aktiviti panjat bukit Tok Kun, hiking bukit Tok Kun, lepas tu main dekat court badminton ataupun futsal. Untuk syarat kemasukan, boleh baca dan tulis tulisan Jawi, lancar baca Quran, akhlak yang baik, lulus juga. Saya yakinlah dengan adik-adik 1000 semua ni memang ada basic atau pro lah dalam baca Quran, setiap pagi baca Quran kan, dengan tulisan Jawi, dan saya percayalah 1000 ni, budak 1000 ni insya-Allah akhlak yang baiklah. Nakal-nakal tu biasalah, tapi taklah senakal orang lain kan. Kita tengok banyak yang senakal-nakal 1000 dulu pun sekarang dah jadi orang, banyak jadi orang lah. InsyaAllah itu sahaja. Jadi pada Ana kena sambung perjalanan Ustaz. Kalau lebih dulu lah. Okey, terima kasih. Terima kasih Abang Aziz daripada Akademi Al-Quran Syami Aqsa. Abang Aziz ni dia Al-Hafiz jugalah. Okey, hafal Quran, dan macam disebutkan tadi, dan kadang lepas hafal Quran tu baru lepas habis hafal Quran tu baru fokus pada SPM, tapi berjaya dapat 5A. Dan Aqsa ni pernah dapat beberapa tahun lepas pernah dapat anugerah tahfiz terbaik Pulau Pinang. Dianugerahkan di kitab, di kampus kitab. Dan selain daripada itu, Abang Abdul Aziz ni juga ada anak pada pengurusi lembaga takbir 1000 lah, Abang Nur Azman. Kalau siapa mungkin ni lah untuk maklumat. Baik, sekarang ni belajar di USIM tahun yang kedua. Baik, seterusnya kita akan dengar daripada Abang Abdul Rahman. Dah ready kah? Abdul Rahman dah? Ya. Saya nak sedia slide Ustaz. Okey, kita akan dengar daripada Abang Abdul Rahman. Abang Abdul Rahman ni pelajar di MRSM Merbuk, kalau tak silapnya. Nanti MRSM Merbuk Recording stopped. baru sebut. Okey, MRSM Merbuk. Jadi Abang Abdul Rahman ni batch yang batch kelima ke? Batch ke berapa? Saya batch ke-6 Ustaz. Batch ke-6 tahun 2015. Okey, batch ke-6 tahun 2015. Jadi Abang Abdul Rahman akan bentangkan tentang MRSM lah. Okey, oleh tafadhal masykurah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua adik-adik, kepada semua waris. Saya ucapkan petang yang indah kepada tuan-tuan. Terima kasih kerana berhadiri. Sekarang saya kalau boleh tak ambil masa banyak 5 minit pun dah cukup bagi saya sebab tuan-tuan, adik-adik pun dah penat. Jadi kita buat ni sepintas lalu lah. Okey. Nak abang saya Ana macam Ustaz kata tadi, Ana belajar dekat MRSM Merbuk masa start belajar masa tingkatan 4. Sebelum tu Ana masuk SMK Mengkuang. Jadi Ana punya pengalaman dengan MRSM ni bukan yang terbaik lah. Jadi kalau ada silap tu tolong maafkan Ana atas kelemahan insan ni. Baiklah, okay, Ana mula cerita. MRSM, kalau ramai yang kata MRSM macam MRSM sekolah sains, akademik dia pun penting kan. Tapi Ana tak. Macam tu agak orang kata apa, stereotip yang kurang tepat lah. Bukan kurang tepat, jauh juga beza tu. Jadi okay. Jadi contoh daripada segi kurikulum kami ni kan. Kurikulum kami dari segi akademik kami ada subjek teras seperti mana sekolah kebangsaan yang lain. Kami ada bahasa Melayu, Inggeris, sejarah, matematik, sains. Ada subjek untuk subjek sains, sebab MRSM sekolah sains kami ada fizik, kimia, biologi. Dan kalau adik-adik berminat untuk ambil akaun, kami ada aliran akaun.
Dan kami juga ada aliran teknikal. Jadi pada mereka yang cita-cita nak jadi jurutera, cita-cita nak jadi saintis, boleh masuk mengalu-alukan sekali kedatangan. Okay, tu dari segi akademik kami. MRSM saya ni pegangan agama dia cukup mantap. Nak cerita tak, memang bersyukur kepada ilahi saya dipilih untuk masuk MRSM Merbuk ni. Sebab tuan-tuan, adik-adik, MRSM Merbuk, pengetua kami cukup menekankan agama. Dia punya cukup menekankan agama tuan. Nak cerita punya hebatnya pengetua kami ni. Dalam masa 1-2 bulan, surau kami yang dulu lantai seramik keras, panas, dalam masa sebulan 2 dia sediakan kapet yang selesa. Kita sujud pun boleh ingat Tuhan, boleh ingat Allah. Daripada panas surau tu, Masya Allah, 11 sebuah ekor ada dalam tu. Sebab apa? Sebab dia nak pelajar ni kalau boleh setiap masa ada kat surau, setiap masa jalankan ibadah untuk Allah. Memang dedikasi pengetua kami, saya sangat terharu dengan beliau ya. Okay, selain daripada tu yang dah cerita jauh pula. Okay, selain daripada tu, MRSM ni kalau adik-adik join, peluang dia untuk keluar, maksud saya peluang adik-adik untuk pergi ke universiti dia cukup luas. MRSM kalau nak kata contoh MRSM kan, kita ada kepentingan nak masuk tu, kita ada tengok akademik adik-adik, kita ada tengok kesihatan fizikal adik-adik, dan kita juga ada tengok minat adik-adik. Nak masuk tu adik-adik boleh tulis apa minat adik, apa minat nak besar nanti nak jadi apa, supaya kami tahu pelajar ni, kami boleh sediakan pelajar ni. Pelajar ni tak lama lagi, kalau pengajian dia habis dekat MRSM, dia boleh capai cita-cita dia. Kira hebat. Ana pun tak sangka kata MRSM pun macam tu. Sebab apa? Sebab dulu Ana pun sekolah rendah Islam baru dulu, macam antum-antum, macam adik-adik, macam tuan-tuan sekalian. Tapi bersyukur gila kata tak mungkin kaedah Tuhan nak tunjukkan, nak buka mata, nak buka minda. Ana minta 2-3 sekolah agama semua ditolak. Mungkin rezeki tak datang tu lah. Tapi nak cerita kata kat sini, peluang untuk belajar agama tak tertakluk kepada sekolah agama saja. Kat luar pun banyak lagi. Jadi saya harap adik-adik, tuan-tuan memahami bahasa saya. Kalau saya terkurang tu, minta maaf atas kelemahan Isa ini. Kalau segala yang baik tu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ana tengok masa Ana pun dah habis, jadi Ana sudahi penjelasan Ana dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kerana mendengar. Selamat petang tuan-tuan ya. Okey, terima kasih kepada Abang Abdul Rahman daripada generasi ke-6. Abang Abdul Rahman ni abang kepada Liana Naim Nur Sina. Hari ni abang kakak Liana ni 3 orang. Hari ni Abang Abdul Rahman, kakak Sofia dan juga Abang Lokman. Abang dengan juga kakak kepada Liana yang akan jadi pembentang hari ni untuk 3 sekolah yang berbeza. Okay, so Abang Abdul Rahman bentang tentang MRSM. Nak beritahu kata kalau MRSM Merbuk pun ada penekanan tentang agama, apatah lagi kalau yang ramai minta bulan 12 ni dengan bulan 1 ni ada interview, ramai yang dengarnya kata pergi interview untuk MRSM Ulul Albab. Okey, MRSM Ulul Albab lebih lagi lah, bukan hanya penekanan tentang agama, penekanan tentang Quran tu sendiri. Okay, so terima kasih pada Abdul Rahman. Seterusnya kita akan dengar daripada Sekolah Tahfiz Ibn Sina, Kak Aisyah Aina. Kemudiannya diikuti oleh Ma'hadul Islami oleh Kak Rashikah, dan kemudiannya Mas Riyah, Kak Izzah Aliyah, dan Kak Sofia Saiful Rizal, Sekolah Faqih. Adik pada Abang Abdul Rahman ni, Kak Sofia, akan bentangkan tentang Sekolah Faqih. Okey, Kak Aisyah Aina dah ready dah kah? InsyaAllah ready dah Ustaz. Okey, jadi dengan itu dipersilakan, boleh tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dengar Dengar. Ya. Okay. InsyaAllah hari ini Ana akan mentang sedikit tentang Madhab Ibn Sina. Okay. Madhab Ibn Sina ada 3 cawangan dan ada 2 aliran. Okay. Aliran pertama ialah aliran tahfiz dan aliran kedua ialah aliran kitab. Untuk kalau adik-adik nak masuk Madhab Ibn Sina, adik-adik boleh ambil untuk aliran tahfiz antara 9 hingga 14 tahun. Okay. Tahfiz Ibn Sina ada 3 cawangan. Asyakirin, Al-Mawadah dan juga Al-Barakat. Untuk Asyakirin dengan Al-Barakat ada dekat kulim. Al-Barakat ni khusus untuk perempuan dan Asyakirin ni khusus untuk lelaki. Kalau untuk bahagian Mawadah ni khusus untuk perempuan bahagian tahfiz. Okay. Kita selanjut ke aktiviti kurikulum. Okay. Madhab Ibn Sina ada aktiviti kurikulum sukan sunnah, berkuda, memanah, ada bola sepak dengan sepak takraw. Dekat Ibn Sina tak ada lah macam ada persatuan-persatuan, ada bola baring, ada bola jari semua tu, tapi kami ada sediakan sukan sunnah. Kalau ada adik-adik yang berminat untuk belajar sukan sunnah, untuk belajar berkuda atau memanah, boleh cuba untuk register. Okay, aktiviti kurikulum. Sukan mana dan berkuda melibatkan umum. Maksudnya kat sini sukan sunnah kami yang buat tu ialah Pusat Wadi Anur, tapi dia tak melibatkan sekolah saja, melibatkan umum. Maksudnya kalau contoh adik-adik tak masuk sekolah Ibn Sina tapi masuk sekolah lain, kalau kata nak join juga pun boleh. Kalau sekarang kata ada masa peluang nak join juga, nak belajar macam mana berkuda, mana pun boleh juga. Okay, untuk sukan bola sepak dengan takraw hanya untuk lelaki saja. Yang itu sebenarnya dibuat masa waktu lapang. Okay, ni antara contohnya kita ada kuda. Boleh belajar macam mana nak bersihkan kaki kuda, macam mana nak mandikan kuda, kita ada belajar semua tu. Ini mana kebanyakan Recording stop. Recording in progress. Kebanyakan semua pelajar yang ada kat sana semua ada alat mana sendiri. Sebenarnya dia bakal beli sini dalam RM250-300 gitu. Okay. Pelibatan luar mahat, ada pertandingan hafazan Al-Quran. Baru-baru ni kami ada hantar 3 orang wakil daripada sekolah untuk menghafal Al-Quran. Pertandingan hafazan Al-Quran peringkat negeri Kedah. Juzuk 10 hingga 30 juzuk. Ada pelajar syahadah yang dah habis khatam 30 juzuk selain seramai 5 orang. So depa tu lah yang akan masuk pakipan tu. Okay, untuk aktiviti kurikulum, silibus yang ada kat sini, okay, kita akan belajar pelajaran Al-Quran beserta menulis tahdid Al-Quran. Okay, sambil entum semua belajar Al-Quran, sambil menghafal Al-Quran, sambil tu juga menulis Al-Quran beserta dengan maksud dia sekali. Okay, kita kat sini ada matan, kena hafal. Kalau adik-adik nak tahu matan tu macam mana, adik-adik boleh search lah. Kita ada matan Aqidatul Awam, contohnya Tufatul Atfal, Hadis Tarba'in, Safinatun Najah dan lain-lain lagi. Okay, matan ni dulunya khusus untuk pelajar barakat saja, pelajar yang kitab, tapi sekarang ni pelajar tahfiz juga akan ada menghafal juga sedikit sebanyak matan. Okay, kemudian kita ada kelas madah. Kelas madah ni bukan macam kelas akademik juga, akan buat setiap petang lebih kurang dalam pukul 4 hingga 4.30 lama pun. Okay, ada 4 subjek ni, Arab, bahasa Arab, tajwid, hadis dan juga fardu ain. Okay, kemudian kita ada kelas qasidah, juga kelas perubatan Islam. Kelas qasidah dengan kelas perubatan Islam ni sekurang-kurangnya seminggu sekali saja. Selalunya hari Rabu ataupun hari Selasa. Bergantung kepada ustaz yang akan mengajar. Okay, kelas qasidah ni macam kita bila dah penat nak hafal Quran, kita macam stres nak hafal Quran, kita boleh dinaikkan dengan kelas qasidah. Kelas qasidah ni tak kena karang qasidah, tak kena pun nak salin-salin qasidah. Ustaz akan ada kat depan. Lepas tu ustaz akan pimpin kita baca salawat ke atas Nabi. Sampai dengan zikir bolehlah tenangkan diri juga. Okay. Dalam perubatan Islam kita ada berbekam, restu dengan refleksologi. Berbekam ni ada salah satu perubatan sunnah daripada Limuan Ibn Sina. Kalau adik-adik rasa nak berbekam ni, bolehlah cuba. Berbekam ni tak susah, jangan takut pun sebab kalau nampak ada pisau tu, okay? Recording stopped. Recording in progress. Okay, ini contoh dia, kita ada Hafizah dengan Alimah dan juga Syahadah. Ni antara kelas Al-Quran. Okay, kalau menghafaz pada waktu malam dari pukul 8.30 sampai pukul 10.30. Ikut adik-adik lah. Kalau contoh adik-adik kata saya tak mampu nak hafaz satu-satu muka, adik-adik boleh cuba daripada setengah muka dahulu. Okay, lepas tu kita ada kelas sabak, kelas tasmid, kelas prasabak dan kelas manzil. Kelas sabak tu kita hantar hafalan yang baru. Kelas prasabak dan kelas manzil tu kita ngulang hafalan yang kita dah hafal. Okay, ni contoh macam kelas matan. Dulu kami ada seorang syekh yang akan mengajar. Sekarang syekh dah balik ke Maghribi. Jadi ada murid syekh lah yang sekarang ni menjadi ustazah akan mengajar. Kelas matan untuk bahagian lelaki, anda tak pasti sangat macam mana. Sebab
Sebab kami duduk asing jadi kami tak berhubung. Untuk bahagian perempuan memang selalu akan belajar matan jugalah. Tapi kalau syahadah setakat ni ada lebih kurang dalam 7 ke 8 orang belajar syahadah. Semua yang telah habis 30 juzuk khatam Al-Quran. Sekarang tengah bulan syahadah untuk 30 juzuk. Kelas syahadah ni dimulai dengan prasyahadah 5 juzuk ke 10 juzuk, 15 juzuk dan barulah kita buat untuk 30 juzuk. Supaya buat sikit-sikit dulu supaya kita akan ingat. Kalau adik-adik rasa kita nak hafal Quran sambil ingat boleh lah cuba masuk. Okay, kita kalau consider kat sini macam ni lah susunan dia. Ustaz akan memimpin, lepas tu adik-adik pelajar ada yang akan mengikut ustaz, ada yang akan main alat muzik. Kalau time tu kalau masuk dia tu makan tenang. So kita akan rasa macam aku dah release lah. Macam tenang dia. Okay, kelas perbuatan Islam ni contoh-contoh dia. Kita akan dapat note panel tu, lepas tu kita akan buat, orang buat bekam kat kawan ni buat bekam dari risau. Ustaz akan ada untuk mengajar. Okay, mengajar khatam Al-Quran untuk pelajar-pelajar tahfiz, pelajar bahagian tahfiz, pelajar tahfiz yang dah khatam Al-Quran. Setakat ni dah lebih daripada 10 orang, dah dekat 20 orang jugalah yang dah khatam Quran dekat Ibn Sina. Okay, tujuan mengajar khatam Quran ni untuk kita, untuk sekolah memuliakan. Macam pelajar Al-Quran kan kita kena muliakan. Dan bagi penghargaan kepada mereka yang telah menghafaz 20 juzuk Al-Quran dah habis. Okay, pelajar khatam syahadah 30 juzuk sekarang ni jumlah ada 5 orang. 4 orang perempuan dan seorang lelaki berumur antara 16 hingga 18 tahun. Sekarang ni 4 orang pelajar perempuan tu telah pun menjadi guru khidmat. Maksudnya dah habis syahadah 30 juzuk, boleh pilih sama nak berkhidmat ataupun tak perlu ada PMB SPM ke. Supaya seelok ni kita berkhidmat dulu. Okay, fasiliti yang diadakan, kemudahan yang disediakan ada bilik tidur, tandas, kantin, Recording stopped. Bilik tidur, tandas, kantin dan surau. Disediakan untuk setiap syawangan, syakirin, barokat dan juga mawadah. Untuk bahagian Dewan Serbaguna, Maktabah dan Bilik Multimedia. Dewan Serbaguna kita ada untuk bahagian di Kulim sahaja. Maktabah di Pulau Kulim dan juga Bilik Multimedia. Recording in progress. Okay, ni dewan kita sebelum. Tak ada apa-apa, kita duduk kat lantai bawah biasa je, kipas saja. Okay. Dewan sekarang ni kita ada 2 tingkat dan ada kipas, ada mozaik, ada aircon. So kalau nak buat program apa-apa kat situ pun kita rasa selesa. Okay, ada aircon dan kipas, Dewan Serbaguna ada 2 tingkat, mampu menampung kapasiti 300 orang dalam satu masa. Tingkat atas merupakan galeri Mekah, Madinah dan Ulama Nusantara. Okay, kita selain pada dewan ni, kita buat daripada untuk program, kita buat juga untuk galeri Mekah, Madinah dan Ulama Nusantara. Yang tu terbuka untuk semua. Kalau ada dia rasa nak pergi try tengok, nak kenal lagi ulama kita macam mana, siapa dia, bolehlah nak pergi untuk ni. Tapi yang ni dekat bahagian Kulim, dekat Taman Kenari. Yang tu buka bila-bila rasa je. Kalau dia nak cuba tengok, nak pergi lawat, boleh lah. Okay, kita ada program bersama ulama, sekurang-kurangnya 2 bulan sekali. Atau selalunya sebulan sekali. Ada Syekh Zainul Asri pernah datang, Syekh Nuruddin, Almarhum Syekh Fahmi Azamzam, Al-Banjari. Program bersama ulama ni kita akan buat tausiah, lepas tu kita akan ada qasidah. Okay, ni surau. Untuk bahagian surau belum kira ni, surau untuk bahagian mawadah. Dan juga kanan ni surau untuk bahagian syakirin. Boleh muat dalam 100 orang situ. Sebab kita sekarang ni pun kita tak banyak sangat pelajar. Dalam pelajar perempuan dalam 50 orang, dan pelajar lelaki tak sampai 20, tak sampai 50 orang juga. Bila multimedia ni kita adakan untuk rekod qasidah ataupun orang luar nak rekod apa-apa, kita ada. Sekarang ni dah lebih daripada 10 album dah qasidah kami buat. Untuk siapa-siapa yang nak masuk ke pelajar baru, syarat-syarat dia untuk mawadah dengan syakirin berumur 9 hingga 14 tahun, boleh membaca Al-Quran dengan baik, boleh menulis Durumi dan Jawi, bersedia di asrama, berminat untuk menghafaz Al-Quran, pelajar dan waris bersedia mengikuti peraturan yang ditetapkan dengan baik dalam Muslim juga. Okay, untuk sekarang ni, temu juga tak terbuka lagi, tapi kalau siapa-siapa yang nak main, yang nak temu juga boleh je. Boleh hubungi nombor sini, nombor Puan Hafizah ataupun Ustaz Nazim. Kalau nak hubungi untuk temu juga boleh je. Masa sekarang ni memang tak ada poster official lah untuk ambil saya temu juga ni. Okay. Jadi kalau nak temu juga tu boleh prepare perjuangan sikit-sikit, lepas tu akidah, sirah. Recording stopped. Menghafal juz amma sikit-sikit, lepas tu kena cuba untuk menghafal sikit-sikit sebab kita banyak pada menghafal. Kalau adik-adik berjaya masuk dalam masa 40 hari, adik-adik tak boleh jumpa dengan waris tau. Sebab itu nak praktikkan kita nanti duduk kat tahfiz, kita lebih kurang dalam 3 bulan tak balik.
So 40 hari tu cuma macam waktu yang singkat aja untuk kita praktis diri kita. So masa dalam 40 hari tu adik-adik akan belajar untuk baca Quran dengan elok, baca tajwid Recording in elok, progress. mula untuk hafal sikit-sikit, doa, matan. Sebab kalau bacaan tajwid kita tak elok, bila kita menghafal nanti, kita akan terbiasa dengan bacaan tajwid tu. Jadi bila tajwid tak elok, orang dengar tak sedap lah. Kalau rasa nak bacaan kita elok, kita kena baca tajwid dulu. Okay. Kalau ada apa-apa yang muskil lagi, boleh siapa-siapa nak isi Hana ke, tanya terus ke, boleh. Okay. Sekian daripada Ana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ana. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Aisyah Aina. Kak Aisyah Aina ni timbalan ketua pelajar tahun 2016.